Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Minta maaf lah ya, dah beberapa hari tak buat video disebabkan dekat saya mengikuti perkembangan apa yang berlaku dekat Palestin sekarang ni Jadi itulah agak busy media sosial dekat Malaysia kebelakangan ni dengan isu Palestin dan juga Israel. Jadi jomlah kita sebagai umat Islam kita doakanlah semoga tanah Palestin tu akan merdeka lah. Kita sama-samalah doa. Kita mungkin tak mampu nak berjuang seperti mereka, tapi at least kita boleh berdoa. Itu adalah senjata orang mukmin. Jadi okey, baik, pada malam ini saya nak share satu kisah seram disebabkan dah lama tak buat video kan. Lama 9 hari dah kan. Sebab saya duk ikut perkembangan tu lah, apa yang berlaku dekat Palestin kan. Dia orang kena bom dan sebagainya. Kita kat Malaysia ni bersyukurlah boleh hidup dengan aman dan damai. Jadi jom tanpa membuang masa, kisah ini bertajuk Hostel, ditulis oleh Madihah. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum. Aku orang baru dalam dunia penulisan kisah-kisah seram, tapi aku tertariklah nak share pengalaman aku berkaitan dengan kejadian mistik yang pernah aku sendiri alami. Tapi sebenarnya kisah ni dah 9 tahun berlalu, tapi aku still boleh ingat lagi kejadian tu dengan jelas. Sebenarnya aku dapat offer lah untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi dekat sebuah universiti di Melaka. Ni adalah kali kedua aku melanjutkan pelajaran yang jauh daripada negeri kelahiran aku. Maklumlah, aku ni anak tunggal dalam keluarga, so perasaan tu agak bercampur bau lah. Seronok, sedih, excited, semua ada. Tapi rasa sedih lah sebab terpaksa berjauhan dengan keluarga dan kena struggle ataupun kena survive seorang diri di perantauan. Minggu orientasi ni adalah minggu yang paling boring bagi aku. Nak lalu seminggu tu, minggu orientasi tu, rasa tersangatlah panjang waktu dia. Aku ni adalah rapat dengan seorang student perempuan ni. Aku panggil nama dia Hanis. Kira macam dah jadi geng lah dengan dia, dah satu kepala lah dengan dia. Sepanjang minggu orientasi memang aku dengan dia je, walaupun kita orang datang daripada bilik yang lain. Oh, lupa nak bagi tahu, first sem ni wajib kena duduk hostel. Satu bilik lebih kurang ada 4 orang, tapi dalam bilik aku ada seorang je yang baru masuk. Lagi 2 orang tu after registration balik rumah dah, sebab ada emergency katanya. Aku ni tak tanya banyak lah sebab masalah orang kan, takkan kita nak menyebut. Bilik aku ni duduk dekat tingkat 4, which is yang paling atas dan yang paling hujung koridor. Sementara kawan aku ni yang si Hanis tadi ni, dia duduk dekat tingkat 2 saja. Sunyi dan seram. Dua ayat tu sentiasa berlega-lega dalam kepala aku. Bila dapat bilik ujung-ujung ni, bilik pun dah sunyi sebab tinggal 2 orang aja. Roommate aku ni, kita orang panggil Asyah lah nama dia. Dia ni pendiam. Mungkin awal-awal lagi lah, baru nak kenal kan, kita tak kenal lagi isi hati orang macam mana. Takkanlah kita ni nak tergedik-gedik pula kan, nak berkenalan apa semua. Satu hari tu, hari last minggu orientasi, aku rasa penat sangat. Dalam kepala ni dah aim nak naik bilik je, nak tidur terus. Jam dah pukul 6 petang. Aku naik tangga dan aku berselisih dengan Asyah. Dia nak pergi kafe hostel nak beli makanan. Kau ada nak kira apa-apa ke? Si Asyah ni tanya dekat aku. Aku pun eleng je lah sambil senyum. Kemudian dia pun pergi je terus ke kafe. Aku ni naik terus. Aku ni teruslah naik tangga. Tapi tiba-tiba aku baru perasan, baru aku terfikir, Asyah dia pakai tudung. Tapi yang ni tadi elok pula aku tengok dia ikat tocang kuda rambut tu, tak ada pakai tudung. Pelik. Tapi disebabkan badan pun dah terlalu penat, malaslah nak fikir yang bukan-bukan. Lantaklah. Bila sampai dekat bilik, dah tukar baju apa semua, dah mandi, kemudian aku perasan si Asyah ni, dia tengah baring sambil main phone.
Sambil dia pasang earphone kat telinga dia. Asia, bukan kau turun kafe ke tadi? Cepatnya kau naik bilik. Aku tanya si Asia ni lah. Aku ni baru bangun tidur tau. Guru aku habis aktiviti awal, jadi lepas habis aktiviti je aku terus naik bilik tidur. Itu adalah jawapan si Asia ni. Aku punya reaksi masa tu, tak tahulah nak cakap apa. Pelik, bercampur-campur lah. Kadang-kadang aku tertanya-tanya juga perasaan aku masa tu. Tapi dalam hati aku ni, siapa yang aku berselisih jumpa dekat tangga tadi? Siap tegur lagi, siap nak tolong tapau lagi. Siapa dia? Bermula daripada saat itulah aku selalu terserempak benda-benda dan situasi pelik macam tu. Memang aku ni boleh nampak benda-benda macam tu, ataupun orang kata aku ni ada sixth sense lah. Tapi aku memilih untuk ignore saja. Malas nak fikir panjang-panjang, takut dia lagi suka ganggu kita. Okay, first week kelas mula macam biasa. Roommate aku yang lagi 2 orang tu pun dah balik ke hostel. Kebanyakan kelas aku minggu pertama habis awal. Habis kelas, aku jalan kaki naik ke kafe hostel nak tapau makanan untuk makan dekat bilik aja. Naik hostel, singgah kejap bilik Hanis. Dia ajak makan sekali dengan dia. Aku pun on je lah. Aku pun balik. Lepas makan, aku balik bilik, mandi, solat dan baru datang balik bilik dia nak lepak-lepak. Dalam pukul 5 petang lebih lah, aku balik bilik aku. Bila aku sampai je bilik aku, Masya Allah, bersepah teruk, macam tongkang pecah, macam rumah kena masuk pencuri. Jadi aku pun gelabah lah tengok-tengok kok ada barang hilang ke apa. Sebab aku yakin sangat masa sebelum aku pergi bilik Hadis tadi, aku dah kunci pintu. Roommate aku yang lain semua tengah ada kelas lagi. Impossible orang luar boleh masuk hostel perempuan yang dikawal ketat oleh Pak Gad dengan Mak Gad. Pak Gad dengan Mak Gad dua sekali. Mak Gad lah, sebab hostel perempuan kan dia ada apa tu orang panggil, warden perempuan kan. Jadi aku pun keluarlah pergi ke bilik sebelah, tanya dia. Mungkinlah kok ada nampak siapa-siapa yang suspicious. Tapi dia orang cakap tak ada pun. Kemudian aku masuk bilik ke bilik nak cek barang-barang roommate aku. Mungkin kok lah ada yang hilang. Tiba-tiba bilik yang bersepah tadi tu elok je kemas. Kemas rapi pula tu, macam yang aku tinggal sebelum pergi ke bilik Anis tadi. Tapi dalam hati ni dah berbakor-bakor jugalah maki hamun. Dah geram dengan benda ni duk mempermain-mainkan aku. Tapi aku marah dalam hati je lah, takut cari pasal pula nayak aku. Pada hujung minggu ataupun weekend tu lah, Asyah dengan seorang lagi roommate aku, ni nama dia Tika, mereka ni balik. Jadi tinggallah aku dengan seorang lagi roommate yang dipanggil Zimah. Zimah dia keluar dengan kawan-kawan dia pergi ke pekan ataupun bandar lah mungkin. Tinggallah aku seorang diri sampai malam. Since aku seorang je dekat bilik, jadi aku ni agak berjaga-jagalah. Setiap malam bilik aku ni tersangat panas, bahang berkuap-kuap. Jadi tingkap bilik ni tak pernah lah tutup, tak kira malam ke siang. Jam baru pukul 9. Macam mana nak tidur? Masih awal lagi. Aku tengoklah movie dekat laptop sambil makan Maggi cup. Saja aku tak nak duduk atas kursi, aku makan atas lantai sambil duduk menghadap laptop yang aku letak dekat atas katil. Kedudukan aku ni dia bertentangan dengan tingkap bilik. Seronok layan movie sampai tak sedar. Pejam celik dah pukul 11. Tiba-tiba hujung kaki ni yang aku duduk terlunjur ni kena kuih-kuih manja. Macam ada orang geletek-geletek kau. Dia cuak macam tu je, kuih-kuih manja. Jadi aku ni tak bagilah reaksi apa-apa, aku buat tak tahu je lah. Tapi dalam hati ni dah macam gendang teren Cina dah aku rasa berdebar. Bayangkan tengah tengok movie, tiba-tiba macam ada jari cungkil macam geletek tapak kaki. Tapi tak ada orang. Lebih kurang 10 minit selepas tu, aku bangun nak letak cawan Maggi tu dekat meja belajar. Baru 2 langkah, pintu bilik aku kena ketuk. Macam orang mau ketong. Kemudian diselang-seli pula dengan ketukan 3 kali yang slow. Tok. Terduduk jugalah aku sampai jatuh habis Maggi cawan tadi tu. Kejadian tu dia berlanjutan lebih kurang 5 minit jugalah.
Tapi waktu tu 5 minit tu aku rasa macam lama sangat, rasa macam 5 tahun. Aku dalam hati ni, ya Allah, mana si Zimah ni tak balik-balik lagi. Mustahil yang ketuk tu Zimah, sebab dia ada kunci bilik. Dia boleh je terus buka dan masuk bilik, tak mungkin dia akan ketuk dulu. Kemudian aku sambungkan dengan speaker Asia. Alhamdulillah, benda tu hilang selepas aku sambungkan handphone aku ni dengan speaker si Asia ni. Aku buka ayat kursi dan bunyi ketukan tu terus hilang, macam tu je. Lepas tu aku tertidur dalam keadaan lampu tak padam. Menggigil kaki tangan tu masih ada. Tapi taklah seteruk tadi. Zimah balik, tapi dia tengok aku dah tertidur, dia bawa balik kawan dia seorang nak tumpang tidur. Aku terjaga masa dia orang sampai tu, dan aku tengok kawan Zimah tu, mata dia meliar je tengok bilik kita orang. Dia macam masuk bilik kan, dia tengok ni macam orang pelik. Aku ambil kesempatan lah nak pergi toilet buang air yang aku dah tahan sebelum tidur tadi. Cepat-cepat aku masuk bilik nak baring balik. Zimah dengan kawan-kawan dia duduk bersembang lagi. Masa aku nak baring tu, mata aku terpandang satu tumpukan darah besar. Tumpuk darah tu betul-betul dekat bantal kepala aku, dan tumpukan darah tu masih basah, seolah-olah macam orang baru tumpahkan air, dia tak kering dengan cepat. Zimah nampak muka aku berubah. Terus dia tanya kenapa. Aku tak cakap banyak, aku terus sambung tidur je. Pagi esok tu bila aku bangun, tumpukan darah tu dah hilang. Aku pun terus selak cadar tilam, pun tak ada melekat apa-apa dekat tilam. Zimah dengan member dia masih tidur. Aku ni pun pergilah siap-siap mandi semua, nak turun kafe beli makanan. Lepas dah beli makanan, naik bilik tengok Zimah dengan kawan dia dah bangun tengah sambung balik berborak. Jadi Zimah ni pun intro lah kawan dia ni. Nama kawan si Zimah ni Yani. Zimah ni terus dia cakap dekat aku yang semalam, masa dia orang sampai bilik Yani tu, dia orang nampak benda tu dekat tingkap bilik. Benda tu nak masuk. Tetapi disebabkan aku ni pasang surah Yasin yang aku pinjam speaker si Asia ni lah, aku pasang surah Yasin tu pula sekuat alam. Jadi dia terhalang lah nak masuk. One thing pasal Yani ni, dia boleh nampak and sense benda tu sejelas-jelas yang boleh. Dia punya sixth sense tu clear. Orang Kedah kata clear, boleh nampak dengan clear. Selalu kalau orang, ada setengah orang yang ada sixth sense ni, dia boleh sama-sama je lah. Tapi yang ni memang HD punya. Aku pun dengar Zimah bagi tahu macam tu. Memang berderau darah aku. Nak berdiri pun dah rasa tak ada lutut. Lepas kejadian tu, aku jarang duduk seorang-seorang kat bilik. Kadang-kadang aku lepak bilik Hanis. Kalau terpaksa stay seorang-seorang, memang sekuat alam lah aku pasang ayat Ruqyah atau surah Yasin. Aku sebenarnya sengaja tak cerita kat Zimah pasal kejadian tu sebab aku tak nak takutkan dia. Esok dia lebih kurang pukul 1 tengah hari, aku turun bawah blok nak cuci baju dengan washing machine. Malah aku nak cuci guna tangan. Sejak dah seminggu dah aku duk kumpul baju-baju untuk basuh guna washing machine. Jimat lah sikit kan. Kemudian aku nak direct pergi ke kafe nak tapau makanan. Berapa banyak tapau makanan. Sebelum turun, Zimah ni dia minta tolong bungkuskan sekali makanan untuk dia. Dia suruh beli air mineral sekali. Lepas dah beli apa semua, aku nak naik tu, aku berhenti sekejap sebab terbengah-bengah. Dah lah aku bawa banyak barang. Sambil duduk tu kat anak tangga tu, aku dengar ada satu suara seolah-olah orang yang tengah mendengus marah. Jadi aku pun ignore je lah. Jadi aku fikir budak bilik bawah tu bergaduh agaknya. Kemudian sekilas mata aku berhenti dekat tingkap bilik store. Betul-betul sebelah laluan nak naik tangga. Aku nampak ada sepasang mata yang sangat tajam tengah pandang aku daripada celah tingkap yang terbuka sikit. Sebab dah berkarat, kelopak mata dia berbulu hitam tebal dan mata dia berwarna putih dengan anak mata kecil tu je. Tak ada mata hitam langsung. Allahu Akbar, aku jerit. Aku ambil semua barang-barang yang berat tadi, laju aku melangkah naik anak tangga ke bilik. Memang dah tak pandang belakang dah. Bila sampai dekat bilik Zimah, Zimah tanya, kenapa kau ni berlari macam baru lepas lari maraton 100 meter je. Aku pun senyum sumbing sambil terbengah-bengah kumpul nafas. Dalam hati, siang-siang pun kena ganggu ke? Korang punya hostel ni laluan angin dan bersebelahan dengan bukit. So memang laluan dan tempat dia lah. Apa-apa pun jangan stay seorang-seorang, kena berhati-hati selalu.
Yang ni pesan dekat Zima sebelum dia gerak balik pagi tadi. Tapi aku dalam hati ni, hailah, kenapa aku yang selalu kena? Orang lain tak ada ke? Aku tahu aku boleh nampak benda-benda macam ni, tapi aku tak minta. And sebelum ni kalau aku nampak atau kena ganggu pun taklah sekerap ni. Abah aku pernah pesan, kalau nak tahu benda tu ada ke tak berdekatan dengan kita, firasat kita automatik akan rasa lain dan keadaan akan menjadi awkward. Dan situasi macam tu selalu terjadi dekat aku masa aku duduk hostel. Aku diganggu mungkin sebab aku boleh nampak dia, walaupun aku dah try ignore benda tu. Dia pun makhluk Allah jugalah, dan dia tu pun boleh tahu sekiranya kita boleh nampak dia, walaupun kita tak bagi reaksi apa-apa. Lepas habis first sem, next sem aku dah sewa rumah kat luar hostel. Tak sanggup dah aku nak hadap kena kacau sampai 3 ke 4 hari sekali. Jadi itulah serba sedikit yang aku masih ingat tentang kejadian kena ganggu dekat hostel. Yang sikit-sikit yang lain kena ganggu tak seteruk ni. Terima kasih kerana sudi baca. Baik, terima kasih kepada Ummul Madiah kerana berkongsi cerita. Cerita dia tentang pengalaman dia pergi duduk hostel. Hostel dia ni ada, orang kata apa, dia dapat bilik ujung kan, tingkat 4 kan. Lepas tu pula dia selalu kena ganggu kan, ketuk-ketuk dan sebagainya, berselisih dengan kawan yang alam sebelah tu. Terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengar kisah pada malam ini. Saya minta maaf sebab dah lama tak buat video disebabkan saya ada buat channel YouTube satu lagi, tapi yang gaming punya lah. Tak siap lagi channel, dan nanti dah siap, saya akan bagi link untuk anda tengok lah kan. Dan saya juga selalu jugalah duk dengar kisah Palestin dan juga Gaza ni, tu yang menyebabkan saya tak buat video kan. Okey, terima kasih kepada anda yang sudah dengar. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.